Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Khairul Najmi dan video ini kita akan belajar sejarah tingkatan 4 bab 1, kemunculan tamadun awal manusia dengan subtopik makna tamadun. Baiklah, sejarah ni biasanya kita dengar susah nak hafal. Banyak sangat fakta, banyak sangat perkataan dalam buku teks sejarah. Jadi saya telah buat nota ringkas, boleh salin. Dan sementara tu aku akan terangkan serba sedikit mengenai topik-topik kita. Okey, pengenalan dahulu. Kita dah belajar dulu bahawa zaman prasejarah dibagikan kepada 4 yang kita belajar, iaitu zaman Paleolitik, zaman Mesolitik, zaman Neolitik dan juga zaman logam, yang kita boleh bahagi lagi kepada zaman gangsa dan zaman besi. Waktu sekolah dulu, aku selalu ringkaskan 4 zaman ni sebagai zaman Parmenal. Pa untuk Paleolitik, Me untuk Mesolitik, Na untuk Neolitik dan L untuk zaman logam. Baiklah, ciri-ciri setiap zaman. Zaman Paleolitik dan zaman Mesolitik, ciri-ciri manusia ketiga zaman tu lebih kurang sama. Baiklah, yang pertama sekali, manusia ketiga dua zaman ni mereka hidup berpindah randah ataupun boleh dipanggil sebagai nomad. Kemudian, mereka menetap di tepi sungai, tepi tasik dan dalam gua. Mereka tinggal dalam kumpulan kecil. Dan sumber makanan mereka adalah dengan memungut hasil hutan dan juga memburu haiwan-haiwan, yang termasuk juga menangkap ikan. Alat batu dan peralatan mereka mengutamakan fungsi daripada nilai seni, nilai kecantikan. Dalam kata lain, barang yang diorang guni ni asal boleh. Diorang tak kisah pun pasal buruk ke cantik. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, zaman Neolitik. Pada zaman Neolitik ni, manusia telah mula menetap dengan tetap di suatu tempat. Dan mereka juga mula tinggal dalam kumpulan yang besar ataupun boleh dipanggil sebagai masyarakat. Sumber makanan mereka adalah dengan bercucuk tanam dan menternak binatang. Dan alat-alat batu pada zaman ini juga dah mula lebih cantik, lebih licin, dan juga telah diperkenalkan alat-alat tembikar. Terdapat juga pengenalan pada pengkhususan kerja dan sistem bata pada zaman Neolitik. Dua ni, pengkhususan kerja dengan sistem bata ni kita boleh katakan sebagai pasangan yang saling melengkapi. Bila ada pengkhususan kerja, maka adalah sistem bata dan juga sebaliknya. Okey. Sekarang zaman logam. Zaman logam mempunyai ciri-ciri yang sama seperti zaman Neolitik dengan pertambahan beberapa ciri lain, iaitu penciptaan perahu dan rumah. Pada zaman ini juga telah ada perdagangan maritim. Untuk zaman Neolitik, sistem bata ni hanya untuk perdagangan ataupun pertukaran barang secara lokal dalam kawasan tempatan. Manakala untuk zaman logam, mereka sudah mula mengembara ke tempat-tempat lain dan bertukar barang, perdagangan. Terdapat juga pertempatan besar dalam zaman logam ni, kemunculan bandar-bandar besar seperti Jericho di Jordan dan juga Katalhuyuk di Turki. Baiklah, makna tamadun. Tamadun ni, perkataan tamadun yang kita ada dalam bahasa Melayu ni berasal daripada bahasa Arab, iaitu berasal dari 3 perkataan, iaitu mudun, madain dan madana. Dan madana bermaksud tinggi budi bahasa dan pembukaan bandar. Terdapat satu lagi perkataan yang mempunyai maksud yang sama dengan tamadun, iaitu peradaban, ataupun dalam bahasa Inggeris dia, civilization. Civilization berasal daripada bahasa Greek, iaitu civitas, yang bermaksud bandar. Baiklah, pandangan mengenai tamadun. Kita masih lagi dalam subtopik makna tamadun. Okey, terdapat 3 segi pandangan mengenai tamadun.
yang kita belajar. Okey. Yang pertama sekali, pandangan mengenai tamadun daripada sudut pandangan sarjana barat. Sarjana barat lebih mementingkan unsur lahiriah ataupun unsur fizikal berbanding unsur rohaniah. Ini adalah seperti hal-hal kebudayaan iaitu penulisan, undang-undang, kesenian dan pembandaran. Menurut seorang sarjana barat iaitu Gordon Childe, beliau mengatakan bahawa unsur lahiriah adalah kayu ukur kepada ketamadunan suatu bangsa. Manakala untuk Darcy Ribeira dan R.A. Buchanan pula, mereka mengatakan bahawa unsur rohaniah bukanlah suatu faktor dalam mengira ketamadunan suatu bangsa. Maksudnya mereka menolak secara mentah unsur rohaniah ni. Menurut pandangan sarjana Islam pula, unsur lahiriah, unsur fizikal dan unsur rohaniah, unsur mental adalah sama penting dalam pembinaan suatu bangsa. Menurut Syed Naqib Al-Attas, ketamadunan boleh diukur melalui pada pencapaian tata susila yang tinggi dan kebudayaan yang luhur oleh masyarakat suatu bangsa. Seorang sarjana barat iaitu Richard Sullivan juga mengakui bahawa unsur rohaniah adalah penting dan bersetuju dengan syarat-syarat dengan ciri-ciri sarjana Islam. Terdapat seorang lagi sarjana Islam iaitu Ibn Khaldun. Beliau mengatakan bahawa kehidupan bertamadun adalah kehidupan di bandar yang terbentuk dari semangat asabiah. Bukan semangat asabiah yang maksudnya resis ataupun negatif, tapi semangat asabiah yang bermaksud semangat kerjasama antara kaum dan saling tolong-menolong. Ibn Khaldun ada menulis sebuah buku iaitu Muqaddimah, dan Muqaddimah ni menjadi rujukan kepada sarjana barat dalam bidang antropologi, sastra dan sejarah. Dalam Muqaddimah ni terdapat dua perkataan iaitu umran dan hadarah. Ibn Khaldun menyatakan bahawa umran bermaksud tanah yang didiami secara tetap dan berkembang maju. Hadarah pula bermaksud kehidupan di bandar yang penuh tata tusila, sopan dan moral tinggi. Baiklah, itu saja untuk video kali ini. Kalau ada apa-apa pertanyaan ataupun tak faham, boleh tinggalkan di ruang komen. Like, share dan subscribe. Terima kasih.